Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini untuk subjek pengurusan diri. Okey, kita masuk tajuk pengurusan ruang tempat kediaman. Okey, kita tengok tajuk kita tempat kediaman. Okey, maksud tempat kediaman ni adalah rumah lah. Rumah kita yang kita tinggal untuk sehari-seharian ni. Okey, itulah bermaksud tempat kediaman kita. Tempat kediaman kita ni mestilah ataupun haruslah tempat yang memberi ketenangan, kedamaian, harmoni dan suasana tempat kediaman tu juga amatlah penting. Sebabnya jika rumah kita dalam keadaan yang kita rasa nampak tenang, okey, kita baru rasa selesa nak berehat, okey, nak berinteraksi antara ahli keluarga. Okey, dalam tempoh kita PKP ni pun, okey, kita duduk di rumah. Maknanya suasana di kawasan rumah tu juga amat penting lah. Okey, kat dalam tempat kediaman kita, okey, kita ada beberapa ruang. Contoh kawasan rumah kita ada ruang-ruang yang tertentu. Okey, contoh dia yang pertama adalah ruang sosial. Okey, ruang sosial ni, okey, ruang sosial ni adalah ruang tempat kita berehat. Okey, berehat, melayan tetamu, berinteraksi sesama ahli keluarga dan mengisi masa lapang. Okey, kemudian yang kedua adalah ruang kerja. Ruang kerja ni adalah ruang untuk kita melakukan aktiviti penyediaan dan penyimpanan makanan, menyimpan barang, melakukan kerja pembersihan dan penyelenggaraan serta tempat meletak kereta. Okey, tadi ruang sosial. Ruang sosial penting untuk kita berinteraksi antara ahli keluarga, nak bersantai-santai, okey, melayan tetamu yang datang. Okey, biasa kat rumah kamu tengok ruang sosial tu ruang tamu lah. Okey, ruang makan, kat meja makan, okey, dia dipanggil ruang sosial. Kalau ruang kerja nak melakukan aktiviti penyediaan dan penyimpanan makanan, menyimpan barang, melakukan kerja pembersihan dan penyelenggaraan serta tempat meletak kenderaan. Okey, contoh ruang kerja ni dapur, stor, garaj kereta, okey, ruang mendobi. Okey, itu dipanggil ruang kerja. Okey, yang ketiga, ruang persendirian. Okey, ruang persendirian ni kalau kat rumah kita, contoh dia ruang persendirian ni biasanya bilik tidur dengan bilik mandi. Okey, sebab apa dia ruang persendirian? Sebab dia tempat untuk kamu berehat. Lepas tu nak menyimpan almari pakaian, membersih dan mengemas diri. Maksudnya ruang persendirian ni kamu bersendirian lah, nak tempat untuk berehat, duduk dalam bilik. Okey, kena ada bilik air. Okey, itulah contoh ruang persendirian. Okey. Okey. Okey, kita cuba kamu tengok gambar tu. Okey, gambar yang pertama, alatan dan bahan membersih ruang tempat kediaman. Okey, biasa kalau rumah kita ada ruang tamu. Okey, ruang tamu kalau kita nak kemas, kita gunakan peralatan. Contoh dia itulah, kamu kena bukan setiap, maksudnya kalau ruang tamu, ruang rumah kita mesti kemas setiap hari lah. Maksudnya kamu kena sapu, kamu kena vacuum. Okey, antara contoh alat yang digunakan tu lah bulu ayam, okey, pembersih, vacuum, penyapu ni digunakan dekat ruang tamu. Okey, kalau kita tak kemas kita punya rumah, akhirnya jadi apa? Bersepah. Jadi benda ni rutin harian kita. Maksudnya memang kita kena kemas. Jadi kalau kamu duduk kat rumah, terutamanya musim PKP ni, kenalah sentiasa mengemas rumah. Bangun pagi, okey, dah sapu sampah lah, sapu lantai, mop lantai, vacuum. Okey. Okey, tengok gambar yang seterusnya. Okey, ni tadi alatan mengemas dia, kain lap, cecair pencuci cermin, okey. Kain lap, cecair pencuci seberguna. Okey, ni kawasan dapur ni pun sama.
Okey, alatan mop lantai, cecair pencuci. Okey. Kalau kita kat rumah, rutin harian kita mestilah mengemas. Bangun pagi, okey. Dah sapu lantai rumah dah basuh baju dah kemas dapur dah. Okey, selepas masak kemas supaya keadaan rumah kita sentiasa bersih. Contoh kat dapur, bila kamu makan, kamu minum air, kamu basuh kamu punya pinggan, cawan, simpan kat tempat yang betul. Okey, maksudnya tidaklah meninggalkan bersepah-sepah. Okey. Jadi rutin harian kita benda wajib kita buat. Benda ni lah. Jangan kita duduk dalam rumah tapi kita biarkan rumah kita dalam keadaan tidak bersih. Okey, seterusnya, okey, ni contoh amalan penjagaan ruang tempat kediaman. Okey, yang pertama ada jadual pembersihan. Okey, kita tengok satu-satu pembersihan harian. Okey, kalau untuk kita lakukan setiap hari, contoh dia menyapu. Tadilah cikgu terangkan menyapu sampah kat ruang tamu, menyapu sampah dekat dapur, menyapu dekat ruang hadapan. Okey, dalam bilik kita. Okey, kita kena buat apa tu? Setiap hari. Mencuci pakaian pun setiap hari. Membuang sampah pun setiap hari. Apa lagi? Menyusun buku atau majalah atau surat khabar. Okey, yang tu kamu lakukan setiap hari. Kalau kamu rasa benda tu nampak bersepah, okey, kamu susunlah. Okey. Yang kedua, pembersihan mingguan. Okey, yang tu membersih bilik mandi dan tandas. Okey, yang ni bukanlah kamu kena bersihkan hari-hari, tapi mingguan. Contoh hujung minggu pada hari Sabtu Ahad, okey, kamu bersihkan bilik mandi dan juga tandas. Okey, memvacuum macam tadi cikgu sebut dekat ruang tamu. Kamu nak vacuum kapet. Okey, bukanlah maksudnya vacuum tu setiap hari, setiap minggu. Okey, Sabtu Ahad, okey, kamu vacuum. Mop lantai. Okey. Kalau rasa macam lantai rumah kamu tu kotor, kamu kenalah buat. Jangan biar je nampak bersepah, lantai berminyak kamu biar. Tak boleh macam tu. Maksudnya kamu kena vacuum, kamu kena mop. Okey. Vacuum kapet, okey, mop lantai. Okey, pembersihan berkala masa tertentu seperti sebelum hari perayaan. Okey, yang ni berkala lah, maksudnya bukan selalu. Okey, bila tiba musim perayaan je, okey, barulah tukar lansir, membersih kipas, mengemas dan membersih stor. Kipas tu tak juga, bukan maksudnya tunggu musim perayaan je. Kalau kamu nampak kotor, okey, bersihkanlah. Maksudnya benda tu rutin harian kita. Kalau kita rasa tak selesa, tak bersih, okey, kita kena bersihkan. Okey. Okey, untuk hari ini penerangan tentang pengurusan ruang kediaman. Cikgu harap orang lain boleh faham, kamu semua boleh faham, dan kita akan teruskan dengan membuat latihan, ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.